pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sia, ahli jawatan kuasa kaki tangan pegawai Masjid Sikamat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di hujung Syaban. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berlalunya bulan, maka kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Nanti apabila kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita akan doa, Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna Lailatul Qadr. Itulah doa yang sering kita ungkapkan, sama ada imam baca kita aminkan atau kita sendiri yang mendoakan perkara tersebut. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi ruang dan peluang kepada umur kita, ketika mana nak bertemu dengan Ramadan ni dah 60 tahun, 70 tahun dah tuan-tuan. Perhitungan doa tersebut menunjukkan apa? Allah memustajabkan doa kita pada ketika itu. Setiap tahun kita diberi ruang peluang, setiap tahun diberikan harapan untuk berada dalam bulan Ramadan. Tapi rupa-rupanya apabila diberikan ruang dan peluang, kita sia-siakan. Ini yang paling takut. Kerana apa? Kerana ketika mana berada dalam bulan Ramadan, banyak ibadat dan pengisian perlu dilakukan. Saya kira kebanyakan ustaz yang hadir akan menceritakan berkenaan dengan Ramadan ini daripada perspektif ayat Quran surah Al-Baqarah, yang mana disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa macam mana orang sebelum kamu, mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi persoalan berkenaan dengan Ramadan ini tuan-tuan adalah kita kaitkan dengan puasa, itu satu keutamaan. Tetapi apa yang kita mohon untuk bertemu dengan Ramadan itu adalah kelebihan. Sebab itulah apabila masuk ke dalam bulan Ramadan, tak bolehkah kita pitadah tangan, kita sebut syukur kepada Allah. Berapa ramai yang Allah bagi nikmat kepada dia bertemu dengan Ramadan, dah sampai nak masuk Syawal, belum lagi syukur bahawa dia bertemu dengan Ramadan. Kita syukur, kita kata alhamdulillah ya Allah aku dapat puasa hari ini. Berhenti setakat puasa. Ya Allah alhamdulillah ya Allah aku boleh buka puasa hari ini ya Allah. Berhenti setakat buka puasa. Ya Allah alhamdulillah ya Allah aku boleh tarawih ya Allah. Berhenti setakat tarawih. Tetapi pertemuan kita dengan Ramadan rupanya satu nikmat yang cukup besar. Tapi kita lupa nak tadah tangan, ya Allah alhamdulillah ya Allah aku bersyukur kepadamu ya Allah kau pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Ini jarang kita ungkapkan di bibir kita. Kita jadi risau kerana apa? Risau tergolong kepada golongan yang kufur kepada Allah, walaupun nampak macam syukur pada hakikatnya. Allah sendiri nakalkan dalam Quran, Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bagi tambah lagi nikmat. Allah akan tambahkan, la azidannakum, akan tambahkan kepada kita. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur kepada Allah, azab Allah itu pedih. Allah bagi tahu dua golongan tadi ni. Ada orang yang syukur kepada Allah, Allah tambah lagi. Ada orang yang kufur kepada Allah, Allah tak kurangkan.
Nikmat tu Allah bagi. Tapi ada benda yang Allah bagi dekat dia. Inna azabi lasyadid. Azab Allah itu pedih. Kadang-kadang kita tak perasan berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala beri ke kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Nak hitung nikmat Allah tak terhitung. Banyak sangat nikmat yang Allah bagi kat kita. Nikmat umur, nikmat sihat, nikmat boleh main masjid, nikmat boleh dengar, nikmat boleh lihat, nikmat tubuh badan, nikmat ada bini, nikmat anak beranak, nikmat kawan, rakan, handai. Semua tu nikmat. Apatah lagi nikmat yang berkait dengan harta. Kerana manusia perhitungan dia adalah harta itu nikmat. Yang lain bukan nikmat. Betul tak tuan-tuan? Ada harta, itulah nikmat. Dan kalau tak ada tu kira tak nikmat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bagi satu templok kat kita dalam Al-Quran. Allah kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada manfaat harta benda anak pinak kecuali datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Nak cerita bagi ke kita bahawa tuan-tuan, kita duk bangga dengan harta benda kita, yang hakikat dia nanti lepas kita mati ada manfaat tak untuk kita? Tak ada. Kita sendiri pun orang tak mau. Sabit kita ada nyawa. Mahalnya nikmat nyawa ni tuan-tuan, tak boleh nak bayang. Bila disebutkan dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap hidup pasti akan mati, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak cepat tak lambat walaupun satu saat. Makna kata apa? Nikmat nyawa ni nikmat yang besar kat kita. Nikmat nyawa. Sebab kita ada nyawa, orang nak kat kita. Kita ada nyawa, bini nak kat kita. Tuan-tuan habis nyawa, bini nak kat tuan-tuan? Tak. Bini jumpa dengan imam, dia kata, imam, kalau boleh tolong simpan awal sikit. Bini duduk hidup dengan kita 50 tahun dah. Dia pergi jumpa dengan imam, sabit kita tak ada nyawa. Dia bukan kata, imam, tunggu dah 3 hari, nanti baru kita simpan dah. Tak. Dia jumpa dengan imam, dia kata apa? Imam, kalau boleh uruskan cepat sikit. Anak-anak datang, dia kata, imam, uruskan imam ni, nak zohok ni imam, kalau boleh. Sebelum zohok ke apa kan, uruskan. Sampai lagu tu lah tuan-tuan, orang tak mau kita. Hang ada jawatan lagu mana kat depan ni penuh nama ni. Ding 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 ding, Haji nama dia. Bin pak dia pun penuh juga. Ding 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 ding, Haji pak dia. Belakang pun penuh juga. A B C D E F G semua huruf dia sebut. Sekarang dia nak lagu tu tuan-tuan. Kita kalau jadi MC penuh. Jenuh kita nak ngapai. Nak sebut sesuatu apa ni. Lagi-lagi sekarang kalau yang akademik, lagilah. Dia ada akademik ni, ada TS, ada doktor, ada IR, ada itu, ada ini. Kita pun tak tahu nak sebut lagu mana dah. Depan pangkai tu lagi banyak lah. Kan dia punya nama tu. Oh tuan-tuan, bukan nak cerita apa, hak tu semua tuan-tuan. Hak nama, hak pangkat, apa semua tu semua orang tak mau dah. Dengan kita-kita pun orang tak mau dah. Syukurlah tuan-tuan Allah bagi nyawa ke kita. Sebab itu bila Allah bagi nyawa ke kita, nak tak ada tuan-tuan kena buat kebaikan. Kena buat kebaikan. Dan kadang bila Allah bagi nyawa kat kita, kita buat bodoh, rugi. Dalam kitab Lataiful Minan, Syarah Hikam Abi Madian, pada kalam yang ke-6, musannif dia sebut apa? Umuruka nafasun wahid. Fashtahid an yakuna laka la alaika. Pengarang kita pula, Lataiful Minan, Syarah Hikam. Dia kata apa? Umur kamu ini sekali, umuruka nafasun wahid. Fashtahid, guna betul-betul. An yakuna laka, untuk diri hang, wala alaika, bukan hak buruk untuk hang. Umur kita sekali ya tuan-tuan. Tak ada dah, lepas ni tak tahu umur kita tu bila. Tak tahu dah, habis kiok, habis. Tak kata lagu mana, habis, habis. Ketika itulah baru kita perasan ayat Quran surah Al-Mulk memberikan peranan besar kepada kita. Al-Mulk ayat 2, Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Oh, tuan-tuan macam diam banyak, risau pula aku. Ahsanu amala.
Kita duk baca tuan. Kita duk baca. Jadi kita antara masjid yang baca masjid tuan lah. Ahsanu amala. Kita nak buat amal hak paling bagus. Bukan aksaru amala, bukan banyak. Bukan amal yang paling kaya. Tak. Amal yang paling bagus. Ada orang tuan-tuan dia nak buat amal paling besar. Kalau dia nak pergi amal yang besar ni, kita duk nampak umrah. Umrah haji, RM100,000 Dia kata ni saya nak buat lah. Saya ada duit. Tak apa, rezeki dah. Tapi bukannya banyaknya kadar tersebut, maka pahala tu tinggi. Tak. Dia bukan persoalan tu. Persoalan dia apabila kita buat amal tadi ni, kita nak buat yang terbaik. Kalau lagu tu tuan-tuan, banyaklah orang buat keluar duit. Pi Mekah nak semayang. Dia kata, aku bukan mau semayang kat Masjid Istiqamah ni. Dia pergi telefon ustaz kita ke apa ke, ada kosong tak flight? Dia kata ada. Nanti saya bagi pasport apa semua, tolong uruskan. Visa apa semua, saya nak semayang kat sana. Ui, nak pergi semayang lah. Hak semayang bayang 12-13 ribu dia pergi. Hak semayang Masjid Istiqamah free tak main. Dan dah free Masjid Istiqamah. Makan kita provide. Lepas isyak makan kita provide. Itu pun tak mau main kau. Itu tak tahu lah. Habis kira lah tuan-tuan. Nak cakap lagu mana? Kadang-kadang kita rugi lagu tu tuan-tuan. Itulah kehidupan. Yang mana kehidupan tadi, nak tak nak, kita kena buat yang terbaik dalam kehidupan kita. Tak boleh kita buat main-main dan sebagainya tuan-tuan. Sebab kita risau bahawa dengan kehidupan hak tak bagus ini, dia merisaukan kita. Kehidupan hak tak bagus ini, dia merisaukan kita. Sebab apa? Sebab banyak orang dia jadi lagu tu. Saya tertarik tuan-tuan untuk kita bincangkan perbincangan tajuk pada malam ini. Tadi mukadimah. Ini baru nak masuk tajuk tuan-tuan. Tak tahu habis bila. Tajuk yang diberikan kat saya malam ni tuan-tuan, pembaziran dihindari, Ramadan diberkati. Dia kata kena bazir ni kena hindar lah. Tak bolehlah duk membazir lah apalah tuan-tuan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ramai orang yang membazir tak ketahuan hala. Hakikat dalam lagu tu, tak ketahuan hala. Allah kata dalam Quran surah Isra, Allah kata apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Allah kata dalam Quran. Allah kata apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Apa nama orang-orang yang membazir. Boroi adalah saudara-saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula makhluk yang sangat kufur, li rabbih kafura, sangat kufur kepada Allah. Apa konteks ayat ini nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan, bahawa bagaimana kehidupan kita dalam memahami berkenaan dengan soal pembaziran. Ramai di kalangan kita dia rasa macam perkara tersebut tidak membazir. Dia kata tak membazir nak mandai je hampa yang kata membazir, ini tak membazir. Hak tu hak ni bagai. Membazir ini banyak tuan-tuan bila bulan Ramadan. Saya tak ingat ada fakta dah baru ni sebutkan jumlah kutipan sampah pada bulan Ramadan ni tuan-tuan dia mencanuk. Bukan 1-2 kali ganda, berganda-ganda bulan Ramadan. Saya kena percaya benda tu berlaku. Sebab banyak orang beli bungkus. Hak bungkus itu jadi sampah. Hak bungkus itu jadi sampah. Bulan lain kadang kita tak bungkus mana pun. Bulan Ramadan ni petang tuan-tuan, kadang-kadang 2-3 bungkus dalam tangan. Yang suruh pula ni tuan-tuan bukan orang lain. Yang suruh ni pula tuan-tuan hak beli bini kita. Kalau dia tak suruh kita beli pun, dia ajak kita beli. Saya tahulah tuan-tuan, saya selalu terkena. Kalau saya terkena tuan-tuan, apatah lagi. Saya sampai Sikamat ni main cari makan tang. Umar kata, bang, jom kita pergi bazar Ramadan. Saya duk ingat bazar Ramadan ampangan lah. Tak, tiap-tiap hari berfusin tuan-tuan. Ampangan, parui. Paling sedap tuan-tuan, Sikamat.
Tuan-tuan, si Kamat ni mana lorong tak ada orang berniaga. Saya cakap terang tuan-tuan, tuan-tuan yang tak perasan. Tuan-tuan, si Kamat ni kalau tempat lain, Paroi, situ ya. Kawasan stadium, belah tu atas sikit tu ada. Dekat atas sikit tu tuan-tuan, kawasan kedai, direct kedai atas tu. Kedai mamak tu. Kalau kat sini, depan family store, belakang family store, atas sikit, dekat tu, lorong sana tu tuan-tuan, apa, College Coral, apa-apa. Lorong depan ni ada lorong lagi. Tang mana lorong, semua ada. Si Kamat ni, hak College High ke apa, ke ujung sana, ke Seri Pulai, ada juga. Saya kata orang ni, saya tanya tu, ada orang kan beli? Pelik juga kan? Dia kata ada ustaz. Yalah, kita main masjid tak ramai. Tapi pasal apa beli ramai? Dia kata ustaz main lusa. Saja je ustaz jalan. Kita pergi lusa, lagi ramai. Dia Sabtu Ahad, lagi ramai. Kita pun tanya pasal apa ramai Sabtu Ahad. Dia kata nanti lepas raya baru ustaz tanya. Saya duk sibuk bungkus lok ni. Ustaz duk tanya-tanya, nak lok apa? Kita pun tak kata apa tuan-tuan. Rupanya Sabtu Ahad ni ramai anak-anak balik. Kita ni lah masjid kita ni, Korea kita ni, anak-anak pakat balik. Sebab generasi si Kamat ni dia generasi hak senior dah. Dia bukan taman baru. Si Kamat ni bukan taman baru dah tuan-tuan. Tuan-tuan ni dah declare taman lama dah. Lepas Paroi, tuan-tuan, dia saru ni, geng-geng lama ni, taman jujur, kadang nenek dulu tak boleh kata apa. Jadi generasi cucu cicit ni balik. Habis tuan-tuan, orang duk pakat beli, anak cucu beli, ada 3 keluarga balik, 3-3 beli. Lagi dahsyat, 3-3 beli lok yang sama pula. Dia kata mak dah suka. Lepas tu dia marah kat abang dah. Itulah hang beli tak abang aku. Dia kata mana aku tahu hang beli. Aku nak buat surprise kat mak. Mak dia pun terkejut. Mak dia kata apa, mak pun beli juga. Ada 4 dah beli tuan-tuan. Ni lagi dahsyat. Tuan-tuan, benda-benda ni dia boleh datang pembaziran. Tuan-tuan, cukup takut. Sebab itulah, apabila kita sebut berkenaan dengan ayat Quran tadi ni tuan-tuan, dia nak cerita bagi kepada kita apa tuan-tuan? Jangan membazir. Membazir ni dia kawan syaitan. Kawan syaitan. Kita pun tak tahu kawan syaitan ni, rupanya dalam Quran, cerita bab syaitan musuh kita ni cukup banyak yang dikaitkan dengan makanan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah kata dalam Quran, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa yang nak cerita bagi kepada kita tuan-tuan berkenaan dengan perkara tersebut? Wahai manusia, maka atas muka bumi Allah yang halal lagi baik. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, sungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Dan Allah sebut dalam surah Isra ayat 27 tadi tu, bukan hanya musuh yang nyata, dia dengan Tuhan dia kafura, dia kufur dengan Tuhan. Hak kita ikut kat dia habislah tuan-tuan. Tak boleh kata apa. Sebab tu kadang-kadang saya duk nampak makan kat rumah dengan makan kat masjid buka puasa, hak banyak membaziak ni makan kat rumah. Kat masjid ni dia ambil tu habis-habis dia nak ulang tu cerita lain lah. Saya tak tahu masjid tuan-tuan lagu mana. Ada masjid dia bagi bekas siap-siap dah. Ada masjid dia buat bekas siap-siap makan, ada lagu tu kan. Ada masjid dia buffet. Biasanya kalau buffet ni orang jenis tak ramai, bawah 30-40 orang, dia buat 2 lane lah. Buffet kan? Buffet orang panggil buffet kan. Makan dulu lah, kita ambil cedok tu kan, tuan-tuan. Lagu tu lah, tengok tempat lah kan. Kadang biasanya 10 hari pertama ni kadang orang berderu main juga apa dah. Tak mana hala depan main, tak apa. Kita kena raikan depa. Tapi janganlah terus ni pikat orang belakang. Rupanya dia pikat orang belakang tu orang rumah dah. Nak balik, nak bungkus elok pun balik. Pun satu hal juga. Ini pun ada juga. Ada jenis lagu tu. Tu tak mau. Orang dah bagi makan kat sini. Hang makanlah puas-puas pun tuan-tuan kat sini. Perhabis pun tak apa. Tak ada masalah. Itu nasihat saya. Kan? Kalau kata tu, sebab tu kita kalau hidup berdua, laki bini, tuan-tuan, ibu-ibu. Sekarang generasi dia saru, generasi taman jujur. Sebab saya waktu mula-mula kahwin duduk taman jujur. Keliling kelalang semua orang tua. Pandang orang sebelah orang tua, pandang orang kiri orang tua. Saya kata kita ni muda, nasib baik rezeki. Duduk tuan-tuan, saya duduk ingat lagi sebelah apa nama rumah Haji Haris. Dia kadang-kadang dah masak lah apa, dia panggil orang rumah kita lah apa. Tuan-tuan,
Ada makan lah, lok lah apa, rezeki rupanya bagus bila duduk berkawan dengan orang tua ni, sebab anak dia tak balik, jadi kita ada rezeki dengan kawan tuan-tuan. Sajalah cerita dengan tuan-tuan, kadang bagus kawan dengan orang tua-tua ni. Orang tua-tua ni cerita macam-macam, kadang-kadang cerita, kadang-kadang dia beli macam-macam. Beza dengan jiran tetangga orang muda ni, dia sembang-sembang habis. Orang tua ni lain tuan-tuan, dia salin luk lah apalah, dia ada lagi, dia punya had lama-lama ni dia ada lagi tang tu. Tapi nak cerita bagi tuan-tuan, kita duduk dua lelaki bini, ibu-ibu tak payah masak tuan-tuan. Ni nasihat saya, ibu-ibu tak payah masak, kata kat suami, bang kita buka puasa masjid. Mula-mula memang malu, ramai di kalangan kita dia ada ego, bagi dia kalau makan kat masjid ni macam tak ada level, macam low class punya. Ada. Saya pernah jumpa kan, dia habis kita makan ni, dia tak apa, dia tak boleh makan dengan lagu tu. Dia nak makan, dia kata, ustaz kita makan dalam bilik ustaz, jangan ramai-ramai ni saya tak boleh. Ada jenis lagu tu, saya ramai-ramai ni tak boleh. Saya kata tak apalah, kita makan ramai-ramai lah, seronok. Dia tak malas lah ustaz, saya memang jenis lagu tu. Ini kalau kena penampak tentang mau sedap kena sedap enggak. Ada ke dia nak. Lepas tu bila duduk ni, dia kata saya pun bukan boleh makan benda-benda lagu ni ustaz, takut hygiene. Saya ni hygiene sikit, saya ni jaga bab kebersihan sikit. Dia kata lagu tu tuan-tuan. Lepas tu dia tengok kita makan lah. Kita makan tuan-tuan, Tuhan dia tahu lagu mana. Kita makan sungguh-sungguh punya makan, dia tengok kita makan sedap. Dia tanya kata, ustaz sedap ke ustaz? Saya kata kadang-kadang Allah bagi nyawa kat kita, kalau tak makan rugi, tak tahu apa, kira mati besok ni hang menyesal lah. Hang malam ni tak makan. Dia pun kata, okey ke ustaz? Saya kata tak tahu lah kan? Tapi benda ni sedap. Kita duduk makan, dia pun ambil pinggan, dia makan. Oh, dia kata sedap juga ah. Saya biar dia makan bertambah-tambah. Habis-habis makan saya kata, lah tadi bukan haji kata hygiene lah, nak bersih lah, apalah. Tu tadi lah dah. Apa punya orang pun ada tuan-tuan. Oi, jangan. Orang tu dah masak siap dekat masjid tuan-tuan, jemaah dah buat bubuk lambuk lah apalah, makan lah tuan-tuan. Nak risau apa, ibu-ibu mula-mula kita makan rasa malu kadang-kadang. Ada orang jenis tu, tak apa, main laki bini relax makan. Jangan takut, makan relax tuan-tuan. Habis tuan-tuan, orang hak jamu tu dapat pahala tak? Dapat. Orang yang makan ni dapat pahala tak? Dapat. Tapi janganlah baziang. Ada orang jenis membaziang tuan-tuan, faham tak? Dia ambil ni tuan-tuan penuh satu pinggan. Tu tak bagus tu tak bagus kan. Makan-makan pula tak kena dengan selera, lagi tak bagus. Ni ada jenis lagu tu, dia relax ambil dulu sikit, tengok kan, dia risau takut orang ambil. Nak risau apa, orang nak bertambah ni tuan-tuan. Kalau dia lebih, dia nak tambah, mungkin bertambah lah. Tu saya kira malu sangat dengan orang lah. Kadang-kadang terlebih pun takut membazir juga. Biasa masjid dia akan buat lebih, dia jarang buat kurang lah. Tapi ada juga kadang-kadang berlaku kurang-kurang tu. Yang lagi dahsyat hak berlaku kurang tu, hak geng dah makan dah, dia tak boleh tambah, dia yang kaki komplain. Faham tak tuan-tuan? Dia makan dah, sedap benda tu, dia nak ulang repeat, makanan dah habis, dia marah, dia kaki komplain. Dia kata apalah masjid sekamat, masak pun tak banyak. Oh tuan-tuan, ini pun kalau kena penampak sedih pun sama kan. Ada ke betul tuan-tuan? Relax dah, kita jangan hina masjid kita, bukan masjid orang. Inilah masjid tuan-tuan, yang orang kawan-kawan kita hendak semayangkan jenazah kita, inilah masjid dah. Yang hampir hina masjid bersebab. Sebab kebanyakan orang dia tak mention pengurusan ni hak salah, dia tak buat lagu tu. Apalah masjid ni punya kedekut, masjid dia bandut, dia ada balun kat masjid tu. Oh tuan-tuan, ni tak kena kan? Jadi patah balik, apabila kita melihat berkenaan dengan ayat Quran tadi tu, yang dikaitkan dengan kaitan dengan syaitan, maka dikaitkan dengan makan. Allah suruh makan. Sebab itu bila sebut halalan thayyibah dalam Quran ni tuan-tuan, ada tak silap saya 4 tempat dalam Quran yang Allah gandingkan perkataan halalan thayyibah. Halal lagi bagus, halal lagi baik. Halal okey dah, kita makan halal semua dah tuan-tuan. Tapi hak tak baik tu kena hati-hati. Makan dia janganlah lebih-lebih. Makan benda yang bagus-bagus, lagi-lagi bila dah berumuk. Ni dah berumuk tuan-tuan, makan apa nama, gearbox, ambil straw, hisap tuan-tuan. Ni kadang-kadang jemaah masjid ni saja nak sebut, kena sebut tuan-tuan.
Kan? Sebab rekod. Kalau tak rekod saya tak sebut. Sebab masjid ni tak pernah buat dengan saya lagi. Ni masjid lain. Dia panggil kita kuliah. Panggil dia buat kambing. Buatlah kambing. Buat tuan-tuan. Kepala kambing tu dia letak depan kita. Lepas tu kita ustaz. Biasalah kita pun kata. Dia tanya saya. Imam duduk jauh sana. Saya duduk belah depan kami. Dia kata ustaz makan ke? Kalau tak makan bagi saya yang makan. Ada jenis lagu tu. Imam pun kau ajak pun dah. Dia ingat kita tak mau ke apa. Kata saya ustaz. Takkan saya nak kata ni juga. Saya pun geram dekat dia tuan-tuan. Dia pun makan. Besok dia telefon dia kata ustaz. Masuk uat. Darah tinggi ustaz. Itulah ambil kepala kambing aku. Hampir kan. Aku hari tu aku geram. Kita makan pun tuan-tuan balik rumah ni. Rasa sengai. Orang Kedah kata rasa sengai. Rasa geram je tuan-tuan. Kita bawa kereta ni. Kambing tu aku punya. Dia boleh ambil peletak depan dia pula. Imam pun satu hal. Saya lepas ni tak mau makan dengan imam dah. Tuan-tuan, kepala kambing kita pun dia sapu juga tuan-tuan. Tapi itulah. Nak makan tu hati-hati. Orang tua. Makan elok-elok lah. Makan kambing seketul dua cukup lah. Makan ala kadar cukup lah. Kita umur tua-tua ni kena jaga. Darah tinggi, kencing manis. Apa nama, gout. Semua dah. Macam-macam mungkin tuan-tuan. Jadi makan tu elok-elok. Kalau tanya saya tuan-tuan, kita rutinkan amal-amal sunnah dalam bab makan. Apa makanan-makanan sunnah? Tuan-tuan boleh buka Syama'il Muhammadiyah. Abu Isa At-Tirmizi. Dia senaraikan makanan-makanan hak Nabi suka dan sebagainya tuan-tuan. Cuba kita amalkan rutin. Kita tuan-tuan pagi makan 4-5 pinggan. Tak habis elok tuan-tuan buang. Tak habis elok buang. Itu yang bahaya tu. Orang rumah pun dia kena pick up. Orang rumah ni main peranan lah. Kalau bab membazir ni orang rumah main peranan. Kalau tak ada keperluan nak beli, tak payah beli. Ini dia beli ayam 4-5 jenis. Ayak cincau. Ayak perut susu yang buah. Ayak soya. Tuan-tuan, ayak tebu. Padahal duduk rumah 2 orang lah. Besok tuan-tuan terlentak. Tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Dengan apa dia kata naik darah tinggi lah, kencing manis naik lah, apa semua naik lah. Oh tuan-tuan, sikit gentle cukup tuan-tuan. Kalau tanya saya, rutin kita banyak ke minum air kosong lah. Sebab Halin dah boleh cover gula, tak ada masalah. Halin boleh cover. Saya nak cakap, saya bukannya doktor perubatan. Saya bukan doktor perubatan, tapi ada doktor tu kira boleh lah. Tuan-tuan ngangguk lah. Betul tak betul belakang kira lah tuan-tuan. Ada doktor sikit tu boleh lah. Tapi saya cakap daripada perspektif saya lah. Orang semua terkejut. Dia kata ustaz, pasal apa ustaz koroi? Orang tanya kita. Waktu saya main dulu tuan-tuan, 130 kilo lah. Tuan-tuan pun terkejut. Ni saya kalau duduk ni penuh meja ni 130 kilo. Tuan-tuan tak percaya, tap saya Zulzaidi si Kamat. Hak Kamat lama dah. Hak Kamat ada kita punya background Masjid si Kamat tu. Tuan-tuan terkejut. Saya tengok video tu pun, saya pun terkejut. Dia kata ni orang apa ustaz ni? Punyalah besar. Tapi kalau orang tanya saya apa momentum untuk hidup sihat, saya kata Ramadan. Ramadan adalah momentum paling bagus untuk mulakan hidup sihat. Sebab apa tuan-tuan? Kita duk baca dalam bab-bab diet ni. Diet bagus orang-orang tua ke apa ke adalah IF. Untuk orang kencing manis, darah tinggi, dia IF. IF ni intermittent fasting. Saya pun tak tahu lah dia sebut orang putih lagu mana. Intermittent fasting apakah? Dia duduk tahan puasa. Contoh tuan-tuan, dia puasa 18 jam, 6 jam makan. Lagu tu lah 24 jam, dia tempoh 24 jam, 18 jam. Ada yang 16 jam. Tengoklah. Ada yang mula-mula dia buat 12. Dia tahankan. Sedangkan Islam ni demai dalam metod puasa yang sebenarnya itulah IF. Metod puasa tadi tu. Sebab kita sahur tuan-tuan, lebih-lebih kurang 5.30 kita habis sahur. Kita buka puasa kat pukul 7. Lebih kurang 13 jam lebih lah. Itulah IF. Tuan-tuan, sayang kita tak puasa. Lagi-lagi kalau bertemu dengan puasa wajib yang dinamakan puasa Ramadan. Puasa wajib ni ada 4. Puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah. Puasa Ramadan ni kita jumpa dengan dia 29 hari, 30 hari ni confirm. Sebab itulah orang kencing manis, darah tinggi apa tuan-tuan. Puasa ni makan jangan banyak. Asal makan. Kalau orang tanya saya, dia kata ustaz, apa first yang ustaz buat? Orang tanya saya. Saya kata first yang saya buat
adalah saya ni, lepas sembahyang tarawih malam pertama tu, saya ambil gelas tuan-tuan, gelas kita, saya ambil kurma 3 biji, lempak pergi buang lah. Ambil gelas saya besar, lempak buang 3 biji, saya biar kat situ sampai ke pagi. Saya suka jenis sejuk, dalam teh, dalam teh, no, relax apa semua tuan-tuan. Nanti waktu tu saya kat Sarawak, waktu saya susut berat badan tu saya kat Sarawak. Jadi Sarawak ni sahur dah awal, pukul 4 ni sahur dah. Jadi kita bangkit-bangkit ni tuan-tuan, minum ayak tu. Makan dululah, makan kurma tu ambil camca, makan kurma tu 3 biji apa semua, minum ayak tu. Kenyang rupanya tuan-tuan. Saya takut ketak ni, kawan kata cuba hang cuba. Nama ayak tu orang panggil ayak nabis. Tuan-tuan type NABEEZ, nabis. Saya duk fikir, aku tak boleh aku pagi kalau tak berkena nasi tak boleh aku. Kawan tu kata apa, Ustaz Basit, dia kata kat saya, hang try je. Hang tu dia kata try juga, gila tak gila hang. Bagi ayak tu satu, ayak kosong lah satu. Kita kata gila hang, ni kalau tengah hari ni aku lapar lagu mana. Kita kata kalau aku buka puasa hang tanggung lah. Saya sajalah, Ustaz pun kadang seluruh pun kena ada agak. Saya kata kat kawan saya, dia kata hang nak buka puasa tu rezeki hang, tapi berusaha tanggung kat hang lah. Sudah. Saya cuba buat tuan-tuan, rupa-rupanya kenyang tuan-tuan. Kita pun kata, kenyang lagu mana ni. Sampai ke pukul 6 tu dah buka puasa. Dekat Sarawak tu pukul 6 tu dah buka puasa. Kita pun kata, boleh tahan. Waktu buka puasa pula tu, kawan tu kata, hang nak makan apa? Kita pun kata nasi berani lah apalah. Dia kata boleh, tapi nasi portion jangan banyak, lok lebih sikit apa. Lok beli lebih sikit. Kita pun belilah, kita kata kita suka yang ayam, saya suka ayam. Dia kata ambil ayam 2 ketui, nasi setengah. Saya kata mana boleh, lapar kan. Dia kata tak apa, try. Dekat buka puasa pun buat ayam tu juga, dalam teh. Bila minum tuan-tuan, kenyang sampai ke sahur. Berat turun mendadak. Dalam tempoh bulan puasa tu, 2 tahun lepas tu, tak silap saya, 2021 kah, lebih kurang 3 bulan boleh turun 20 kilo. Saya pun kata rupa-rupanya ada keajaiban. Pergi jumpa doktor, saya balik sini kerja, pindah sini dah. Pergi jumpa doktor kata, ni buku biru bawa ni. Dia kata awak dah tak ada darah tinggi dah. Saya kata mohong lah, takkan tak ada. Sebelum ni bukan mid mencanak 170, 180. Dia kata tak ada. Dia kata tak percaya, nanti kena main tiap-tiap hari. Cek tengok KKA, Klinik Kesihatan Ampangan. Cek balik 113, 117, lebih-lebih pun 119. Dia kata buat apa? Saya kata aku tak buat apa. Dia kata mohong lah tak buat apa. Kalau tak buat apa, lagi tinggi. Ni suruh apa-apa. Saya kata tak tahu, tapi saya start dengan ayak yang kurma tadi. Kalau cantik jangan kurma bodoh. Orang kita ada makan kurma bodoh. Tahu kurma bodoh, habis kotak tu 5 ringgit. Gila betul. Anda kalau lekat kat gigi, seminggu boleh rasa lagi. Dia punya manis dah tu, lekat kat gigi, seminggu boleh rasa lagi. Belilah kurma ajwa, sekilo 70, 80, helok sikit 100. Beli lebih sikit, bagi kat saya. Beli 2 kilo, bagi kat saya 1 kilo. Saya tunggu tuan-tuan, nanti ambil nombor telefon saya kalau tuan-tuan belilah. Nak beli 1 kilo 100 tuan-tuan, kita pun tak beli, mahal sangat. Tu nak makan memang aku letak sebiji je lah, jenuh tengok lama. Tapi nak cerita bagi dekat kita tuan-tuan, first saya step dengan tu, minum ayak kosong, minum ayak tu. Tuan-tuan try. Makan kita hati-hati dan sebagainya. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kesimpulan kita pada malam ini. Malam ni kita sembang santai ya tuan-tuan. Saya pun syukur alhamdulillah, tajuk dia paling senang, tajuk saya. Dia punya tajuk, dia kata jangan membazir. Saya kata cukup cantik tuan-tuan. Tajuk ni senang nak goreng, tuan-tuan pun jadi ngangguk, lagi senang. Tak payah susah-susah nak hurai tuan-tuan. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan, kita dah nak masuk Ramadan, buat amal soleh yang terbaik. Ahsanu amala, yang Allah sebut dalam Quran, farji'na na'mal soleha. Apa amal soleha terbaik kita nak buat? Kita buat tuan-tuan, tarawihnya, sahurnya, keberkatannya, kita kata dengan sedekahnya, dengan main solat jemaahnya. Cuba sedaya upaya kita buat yang terbaik, kerana terbaik itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah dengan kuasa yang terbaik, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, saya kira cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah berkati kita, selamat berpuasa, selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita, termasuk amalan puasa kita. Wallahu
wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna, Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan akhiran zahiran wa batinan wa qawlana fi'lan wa ibadatan wa salihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wa hidayah wa radha wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adan.